Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'nak bima 'allamtanahu fardurhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyiduna Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu taala anhu. Ghafatil madinatul mahzunatul thaqla ala jirahiha fi tilka laylah. Bandar Madinatul Munawwarah diselubungi dengan kesedihan pada malam tersebut. Faqad faqadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kota Madinah telah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya ashaddu ma takunu ta'alluqan bihi wa hajatan ilaihi. Ketika kota Madinah amat-amat memerlukan pergantungannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna khalifatal muslimin Abu Bakr as-Siddiq lam yadhuk lin-nawmi ta'man. Manakala khalifah orang Islam yang pertama yang dilantik, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pada malam itu tak boleh nak melelapkan matanya. Faka'annama khusya mihaduhu bisyauq. Seakan-akan pembaringannya dipenuhi dengan duri-duri, tak boleh nak tidur, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Au kuhilat ainahu bil jamr. Seakan-akan matanya dicocok dengan bara api yang panas, tak boleh nak pejam mata. Wa kaifa tatma'innu lis-siddiqi nafsun. Mana mungkin Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu boleh melelapkan matanya? Kenapa jadi macam tu? Mata tak lena, tak boleh nak tidur. Kenapa? Wajulul arabi qad kharaju min dinillahi afwajan wartaddu 'anil Islam. Kerana tuan-tuan, eloknya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang-orang Arab murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala, keluar daripada agama Islam seramai-ramainya. Sebagaimana mereka ketika dahulu masuk Islam seramai-ramainya, elok je Nabi wafat, ramai yang murtad. Wa kaifa yaghmadu lahu jafnun. Mana mungkin Abu Bakar as-Siddiq mampu menutup kedua belah kelopak matanya untuk tidur? Tak mungkin. Sebab ini khalifah yang beriman, yang cukup menitik beratkan masalah akidah. Kita kalau orang murtad, kita tak heran. Jangan ekonomi merundum. Oh, tu jangan main-main. Huru-hara kita, huru-hara kan. Bisnes tak jadi. Oh, pening kepala. Tapi kalau murtad, biasalah ustaz. Murtad ni macam tepung kastad, lebih kurang macam tu. Itulah realiti kita pada hari ini. Nabi kata apa? Tana'al umamu ala qas'atiha. Besok umat aku ni akan diratah. Macam mana orang meratah makanan dalam dulang, umat aku tu diibaratkan macam makanan dalam dulang. Orang ramai ratah umat aku. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu hina idzin. Kenapa jadi macam tu umat kau diratah? Adakah dengan sebab umat kau masa tu di akhir zaman tu umat yang sedikit? Nabi kata, la, umat aku bukan sedikit, ramai. Nabi kata, walakinnahum wusa kagusai sail. Tapi ramainya umat aku masa tu, sekarang ni lah, bukan
Tak, sekarang ni walakin wusa ka wusa'is sail. Tapi umat aku ramai macam buih di lautan. Ada setengah ulama kata wusa' ni buih yang paling kotor. Kalau tuan-tuan pergi dekat kampung-kampung yang ada kunci air tu, tengok dekat kunci air tu ada apa? Kan ada bangkai anjing tersepit kat situ, ada ranting pokok, ada baldi, ada slipper, ada tayar, ada macam-macam lah. Lepas tu berbuih-buih kotor kan. Itulah Nabi kata umat aku akhir zaman. Dah lah macam buih kotor. Walakinnakum kawusa'is sail asabahumul wahnu. Nabi kata sebab umat aku besok di akhir zaman ditimpa dengan penyakit al-wahn. Maka sahabat kata, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah dia penyakit al-wahnu ya Rasulullah? Sahabat tak faham ma makna al-wahn, apa makna al-wahnu. Maka Nabi kata apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu besok terlalu sayang ke dunia dan benci kepada kematian. Itu yang berlaku di zaman sekarang. Nabi dah nampak belaka dah tuan-tuan. Sebut pasal akidah, kita kata tu masalah peribadi. Tapi jangan masalah ekonomi, masalah bisnes, masalah tu jangan. Tak boleh tidur kita. Terbalik. Zaman dulu fikir masalah akidah, kita hari ni tak. Wa daulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-kubra التي شهدت خلال 23 عاما بالجهد والجهاد. Manakala negara Nabi SAW yang besar, yang diasaskan dalam tempoh 23 tahun lamanya dengan penuh kepayahan, dengan perjuangan, dengan air mata, dengan peluh, dengan darah. Wa buniyat bil ahzani wal ashjan, yang dibina dengan kesedihan dan kesusahan. Hatta syamilatil jaziratul arabiyah min aqsaha ila aqsaha qadin kamashatil yawm. Yang mana satu ketika dahulu Nabi membina empire negara umat Islam ni daripada semenanjung Arab hujung ke hujung. Elok je Nabi wafat, semakin mengecut. Sebab apa? Sebab ramai yang murtad keluar daripada agama Islam dengan alasan Nabi dah wafat. Itu tak campur yang perasaan mengakui Nabi pula. فأصبحت محصورة في مثلث صغير. Akhirnya tinggallah negara Islam ini terkepung pada musallas, segitiga yang kecil. Kalau Bermuda Triangle tu dia panggil apa? Musallas Bermuda. Musallas ni segitiga. Akhirnya jadilah negara Islam ketika itu segitiga yang dikepung, yang kecil. Ra'suhu fil Madinatil Munawwarah, asimatid daulatil Islamiyah, wa qa'idatun tamtaddu baina Makkah wa Taif. Hujungnya di Madinah, akhirnya di Mekah, tengah-tengah Taif. Kecil je. Madinah, Taif, Mekah, kecil aje. ولقد جيش الصديق من هذه القلة القليلة الباقية معه على الإيمان 10 جيوش. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah membentuk pasukan tentera dengan 3 buah negara yang kecil ni, yang tak benar ramai orang ni. Membentuk 10 pasukan tentera untuk dihantar berjuang berjihad menentang kumpulan-kumpulan yang murtad. واختار لها 10 من القادة الأفذاذ الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih 10 orang ketua untuk mengetuai 10 pasukan ini, yang mana 10 orang ketua ini merupakan sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW dan Nabi redha kepada mereka. Wadafa bihim fi kulli tijahin liqitalil murtaddin, dan mereka akan dihantar untuk berjuang menentang golongan-golongan al-murtaddin. Wa kana ashadda ma yu'arrikuhu fi tilka al-lailah. Jadi malam tu yang paling meletihkan Sayyidina Abu Bakar, yang menyebabkan dia tak boleh tidur, bukan malam tu aje, rupanya dah berhari-hari duk fikir macam mana nak menghadapi golongan murtad. Fikir, bincang, mesyuarat, fikir, bincang, mesyuarat. Malam tu yang paling letih dia. Kenapa tuan-tuan? Kenapa paling letih? Sebab ikhtiyarul qa'idil hadil ashar
lil jaish alladhi sayuwajjihuhu ila qitalil murtadin fil bahrain wa ma talaha min bilad janubil jaziratil arabiyyati. Kerana malam tu Sayyidina Abu Bakar fikir dia akan membentuk lagi sebuah pasukan yang ke-11 yang akan dihantar menentang golongan murtad yang terletak di Bahrain. Bahrain, dua lautan. Nak bertempat Bahrain sekarang ni. Wa ma talaha min bilad janubil jaziratil arabiyyati, dan negara-negara yang orang kata bersempadan dengan Bahrain daripada janub selatan kepulauan semenanjung Arab. Faqad kanat muhimmatu hadzal jaish mahfufatan bil makhatir. Dan Sayyidina Abu Bakar tahu nak menghantar pasukan tentera ke sana risikonya terlalu tinggi. Wa kana tariquhu mafrushan bisyauqi wal azab. Perjalanan menuju ke Bahrain perjalanan yang penuh dengan kepayahan, kesusahan, azab, sengsara dan sebagainya. Zalla Siddiq ridwanullahi alaihi yataqallabu ala mihadihi. Sayyidina Abu Bakar malam tu masih lagi di atas pembaringannya, tak boleh nak jelak mata, duk fikir siapa yang aku nak lantik, siapakah orang yang paling layak untuk diserahkan misi tersebut, peperangan di Bahrain. Sebab kat sana pun ramai juga orang murtad. Hatta syaqqa sukunan laili Bilal bin Rabah bi sauti syaji'an nadi. Pejam celik bergulik-gulik atas katil, sehinggalah tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar mendengar suara Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu melawangkan azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tuan-tuan tahu kan as-salatu khairum minan naum tu? Itu tambahan daripada Bilal sendiri. Bilal yang bagi cadangan untuk menambah as-salatu khairun minan naum, dan habis setuju. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Terdengar suara Bilal melakukan azan. Abu Bakar pun bangkit daripada pembaringan dia, tak tidur. Kita kan kalau malam tak tidur, sekali dengar orang azan, masa itulah mengantuk. Aduh sedapnya lah, aduh sedapnya lah suara azan. Masa itulah nak sambung tidur kita ni. Fadama'an aina Siddiq inda sima'i saut. Habis dia dengar suara Bilal melakukan azan, mengalir air mata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Terkenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaulah Nabi masih hidup lagi. Kan dulu kalau Nabi masih hidup, semua masalah bergantung dengan Nabi. Macam mana susah pun Nabi ada. Kan macam mana ujian berat Nabi ada. Sekarang Nabi dah tak ada. Kehilangan bapa orang kata. Walama fil waqti nafsi fi dhihni fikratun. Masa lepas pada azan tu, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi idea kepada Abu Bakar As-Siddiq. Adha'at lahu sabil ila ikhtiyaril qa'idil manshud. Terlintas di hatinya ilham yang Allah berikan kepada dia untuk dia memilih seorang ketua pasukan tentera. Tak tidur daripada lepas isyak sampai ke subuh, tak tidur tuan-tuan. Dengan sebab apa? Fikir nak hantar mujahidin berjuang berjihad. Ana ada seorang kawan dia cerita kat Ana, Ustaz, saya kena tipu Ustaz, niaga. Ini businessman lah ni. Berapa saya kena tipu? 10 juta. 10 juta. Aku dengar tu berdenyut tulis kepala aku. Macamlah duit aku, padahal duit dia 10 juta bang kena tipu. Saya kena tu Ustaz.
Balik rumah saya sembahyang isyak, saya tak sedar tahu-tahu subuh mengalir mata, kena tipu. Kan? Menang, ya Allah 10 juta kan? Nangis dia kata. Tapi tu nak khabar tu standard. Tapi kena power lah mamak tu. Dia boleh qiyamul lail daripada isyak sampai subuh, mujur hilang 10 juta. Kalau tak ada 10 tak hilang tu, takkan bangkit qiyamul lail tu tuan-tuan. Itu hikmah dia kena tipu 10 juta. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki lain. Dia kata dah settle, dah bayar dah. Nak khabar bangkit malam. Sebab tu kita ni biasanya bangkit malam bila Allah uji. Kena ujian baru terkenang Allah. Bila tak ada ujian, sempoi. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada pagi tersebut elok je dengan suara Bilal, suara azan Bilal, dia pun dapat idea. Walahan ala wajhi raqiq an-nabil al-mahzun ghulalatan syafafatan min ridal wa tma'innah wa tama'ninah. Wajah Sayyidina Abu Bakar mula tenang. Walamma qudiyatil maktubatu da'a bil qirtasi wa dawati wa katab. Habis sembahyang, lepas jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sayyidina Abu Bakar panggil setiausaha dia, minta kertas, dia nak tulis satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ahdun min Abi Bakrin khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil Ala ibn al-Hadrami hina ba'athahu li qitalil murtadin fil bahrain wa ma jawazaha wa ma jawaraha wa ahida ilayhi bi ayattaqillaha mastata'a fi sirrihi wa fi jahrihi wa amarahu bil jidd fi amrillah wa mujahadatin man tawalla an dinihi wa raja'a lil islam ila amani syaitan. Sayyidina Abu Bakar pun tulis Bismillahirrahmanirrahim. Inilah perjanjian daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Ala bin Hadrami apabila dia akan dihantar untuk berperang menentang golongan murtadin di Bahrain dan kawasan sekeliling Bahrain. Dan Abu Bakar berpesan kepadanya, bi ayattaqiyallah, bi ayattaqiyallah. Hendaklah Ala bin Hadrami takut pada Allah Subhanahu wa taala selagi dia mampu, fi sirrihi wa fi jahrihi, dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Wa amarahu bil jiddi fil amrillah, dan Abu Bakar mengarahkan dia supaya bersungguh dalam menegakkan segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadati, dan menentang golongan-golongan yang berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Laqiya ikhtiyar Ala bin Hadrami qa'idan lil jaish. Abu Bakar As-Siddiq mendapat idea pada pagi tersebut, elok je lepas dengar suara azan Bilal, untuk memilih Sayyiduna Al-Ala bin Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu qa'idan, sebagai ketua lil jaish, bagi mujahidin al-muttajah, yang akan dihantar ila qitalil murtadin fil Bahrain, yang akan dihantar berperang berjuang di Bahrain. Irtiyahan kabiran lada wujuhil muslimin. Apabila nama ini disebut tuan-tuan, seluruh orang Islam di Madinah berasa lega. Jumpa juga akhirnya. Kenapa? Fal Ala'u sahabiyun qadimu suhbati. Ala al-Hadrami salah seorang sahabat yang veteran beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiqu silati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang amat rapat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahadu kutabil wahyi wal mu'tamanina alaihi, salah seorang yang pernah dilantik menjadi penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zid ala dhalik annahu huwa allazi adkhala al-islam ila al-Bahrain. Ditambah pula tuan-tuan, kenapa dihantar dia ni ke Bahrain? Kenapa? Sebab dialah orang yang menghantar surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Bahrain, ajak dia masuk Islam. Duna ayuriqa qatrata damin. Ketika Ala bin Hadrami menghantar surat ajak Raja Bahrain masuk Islam, orang Bahrain terima dan raja pun terima tanpa menumpahkan setitis darah pun.
aw yusiba ahadan bikalmin, tidak ada seorang pun yang mengalami kecederaan. Wa dzalika hina ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Ala bin Hadrami ila al-Munzir bin Sawah birisalatin yad'uhu fiha ila al-Islam, membawa surat kepada Raja Bahrain yang bernama Munzir bin Sawah, mengajak dia masuk Islam. Dia kata dekat sini, Munzir bin Sawah huwa malikul Bahrain fi zaman zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munzir bin Sawah, Raja Bahrain di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini dihantar lebih kurang pada tahun awal 7 Hijri. Wa ma zala yatalattafu bihi wa yatawakha al-hikmata fi 'ard al-Islam 'alayhi. Masa Ala bin Hadrami hantar surat ni dekat raja ni, tuan-tuan, dia menggunakan al-hikmah, kebijaksanaan dia, cakap elok-elok, pujuk elok raja ni, hatta a'lana islamahu huwa wa qaumuhu, sehingga Raja Bahrain ini mengisytiharkan keislaman dia dan kaum dia. Fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mulkihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf Raja Bahrain dan menyerahkan kerajaan Bahrain itu kepada Raja Munzir bin Sawah sebab dia Islam. Wa wallal Ala bin Hadrami ala sadaqat, dan Ala bin Hadrami dilantik sebagai pemegang amanah zakat di sana. Jadi ada kutipan-kutipan zakat diserah kepada Ala bin Hadrami. Wa dhalla al-Ala fi amalihi hatta ila an tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seterusnya sehingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lahiqa bihi al-Malik al-Munzir bin Sawah fi nafsi syahri alaihi rahmatullah. Ditakdirkan Allah, Raja Bahrain ini, Munzir bin Sawah, meninggal pada bulan yang sama kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Lam yakun amam al-Ala bin Hadrami wa jaysh al-ghazi fi sabilillah min tariqin yaslukunahu ila al-Bahrain siwa sahra'i Dahna. Apabila Ala bin Hadrami mendapat arahan daripada Abu Bakar As-Siddiq untuk berperang di Bahrain, dia tidak ada pilihan jalan kecuali dia mesti melalui perjalanan merentas padang pasir, dipanggil Sahra Dahna. Sahra Dahna ni maudi'un min bilad Bani Tamim masirata 3 ayamin la ma'a fihi. Untuk ke Bahrain, tuan-tuan, Ala Al-Hadrami terpaksa merentas satu padang pasir yang luas selama 3 hari 3 malam, yang kawasan itu langsung tidak ada air, memang tak ada air. Tilka Sahra allati kanat makhufatan anazak wa ma tazalu makhufatan ila al-yawm. Pengarang ni kata padang pasir itu dia sejak zaman Nabi SAW merupakan antara padang pasir yang paling bahaya di dunia. Maksudnya apa? Perjalanan kematian di zaman Nabi sampai sekarang. Sampai sekarang tempat ni dipanggil Sahra Dahna, mana perjalanan padang pasir yang cukup berisiko tinggi pada zaman Nabi sampai zaman sekarang. Walati turaful ana bi rub'il khali, sekarang orang panggil kawasan tu dipanggil Rub'ul Khali, dipanggil Sahraun Ramliyatun fi janubi syarqil jaziratil arabiyyati, padang pasir yang luas yang terletak di sebelah selatan semenanjung Arab. Wa tu'addu min akbari sahari ar-ramliyah bil alam, yang dikategorikan antara padang pasir yang terbesar di dunia. Famadal jayshul mu'min al-mubarak yatwil mafazi tayyan, dan tak berapa lama kemudian Ala Al-Hadrami dengan para mujahidin bergerak menuju ke kawasan tersebut. Sebelum berhadapan dengan masalah di Bahrain, dia akan berhadapan dulu dengan kesusahan di padang pasir. Wa huwa fi harbin darusin ma'aryahi safiyat,
Dia akan berhadapan dengan harbin darus, peperangan yang teruk, yang keras. Peperangan apa tuan-tuan? Dia akan berhadapan dengan peperangan mula sekali, peperangan berhadapan dengan ribut pasir yang kuat. Lebih kurang macam tu suasana ni tuan-tuan ya. Wa nidalin maririn ma'rimalil atiyad. Dan dia akan berhadapan dengan padang pasir yang dalam. Bermakna kalau berjalan orang kata tertimbun sampai betis. Nak meredah padang pasir dengan ribut, dengan pasir yang dalam. Wa sira'in rahibin ma'a tabi'atil qasiyah. Dan suasana persekitaran yang liar, yang keras, yang panas. Kehidupan tak ada. Silap bergaya, biawak dog pun tak ada tuan-tuan. Memang berisiko tinggi. Wa fi makan al-qawmu ala halim hazihi. Lalu dia pun jalan-jalan dan sampai dekat padang pasir itu, merentas padang pasir ni. Nazala bihi ma lam yaqa fi hisbani hasibin. Ditarikan Allah. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Nak pergi perang, nak pergi jihad. Dalam padang pasir itu luas, panas, tak ada air, tak ada kehidupan. Diuji lagi. Apakah ujian tersebut tuan-tuan? Fa fi masa'i lailatin dariratin najmi halikati jilbabi nazala jaishu an jimalihi talaban lirahati. Pada satu malam diorang merentas padang pasir yang gelap, tak nampak apa benda. Langit tak ada bintang, depan gelap segelap-gelapnya. Jadi Allah pun mengarah kepada para mujahidin, kita berhenti untuk berjihad, untuk berehat. Sebab kalau kita teruskan perjalanan, kita akan sesat, tak tahu mana arah ni. Bintang pun tak ada. Jadi kita rehat dulu, tunggu keesokan hari kita akan teruskan perjalanan. Wa taraquban li biladil fajr al-mubsir. Besok bila fajar terbit, kita akan teruskan perjalanan. Idh lam yakun fi wus'ihim ayyamshu fil lail. Mereka tak mampu untuk meneruskan perjalanan pada waktu malam tersebut. Khaufan min ad-diya' hadhihi as-sahari allati lam tahtut biha qadamun tariqan. Kenapa? Kerana bimbang kalau jalan juga malam tu mereka akan sesat di padang pasir. Dah sesat abiah, panjang cerita. Walau hattathu la atat alaihi rimalu safiyat fi bid'i lahazatin. Dan kalau mereka meneruskan perjalanan juga sia-sia, sebab mereka akan terpaksa berhadapan dengan ribut padang pasir yang amat kuat malam tu. Jadi engkau akan sesat, kemungkinan kau akan mati, kemungkinan macam-macam. Fama kadu yastaqiruna 'ala al-ardi hatta habba jamalun min jimalihim maz'uran li sababin lam ya'rifu. Okey, para sahabat pun turun, pasang kemah sekadarnya, pasang unggun api, berehat. Tengah-tengah rehat tu tuan-tuan, tiba-tiba ada seekor unta menggelupur. Aku buat suara kan, keluar suara kuda pula. Suara unta macam mana? Oh, entahlah, aku pun tak kerti. Kan ada seekor unta menggelupur. Wah, macam tu unta tu bangkit.